Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillah kita bertemu pada pagi ini dalam siri bacaan kita pada 77 atau pada kitab 77 cabang iman dibawakan khas oleh PQDM, Pertubuhan Quran Daily Malaysia. Alhamdulillah, demi untuk menambahkan kefahaman kita dalam soal agama, bersumber kepada Al-Quran dan juga bersumber kepada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana inilah antara maksud daripada kita mentadabbur Al-Quran. Quran daily maknanya kita mentadabbur Al-Quran. Tujuan mentadabbur Al-Quran adalah untuk kita memahami agama. Faham agama macam mana? Faham agama sesuai dengan isi kandungan Al-Quran. Dan untuk memahami agama sesuai dengan isi kandungan Quran, perlu dijelaskan lagi dengan sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah yang kita harapkan dan inilah yang kita cuba untuk bina, atau bukan untuk kita ajak masyarakat keseluruhannya kembali beriman kepada Allah, kembali memahami agama sesuai dengan tuntutan Al-Quran, sesuai dengan tuntutan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana inilah acuan Islam yang benar dan inilah acuan Islam yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa yang Allah fardukan ke atas kita dan apa yang Allah perintahkan ke atas kita, itulah perkara yang Allah suka dan apa yang Allah redha. Kerana Allah memerintahkan kita dengan sesuatu agar bila kita mentaatinya dalam perintah tersebut, maka Allah Azza wa Jalla akan melimpahkan kasih sayang dan redanya kepada kita. Sebaliknya, apa yang Allah Ta'ala tak suka dan benci juga ada terkandung dalam Al-Quran dan ada terkandung dalam As-Sunnah. Itulah perkara yang Allah larang kita daripadanya. Setiap perkara yang Allah larang, maka itu tandanya Allah tak suka. Dan seorang yang menjauhi apa yang Allah Ta'ala tak suka, maka dia mendapatkan pahala, bertambah kasih sayang Allah ke atasnya. Jadi kerana itu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, perhatikanlah apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Walaupun kita sedang apa yang kita lakukan sangat-sangat sedikit dengan apa yang sebenarnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sekurang-kurangnya biarlah yang sedikit itu menepati inti Al-Quran. Kita sedikit tu menepati inti Al-Quran. Okey? Jangan terlibat dengan penceritaan palsu, walaupun yang datang tu memakai pakaian jubah, serban. Pagi tadi saya tengok satu post video bagi tahu tentang seorang ustaz lah, katanya ustaz, tapi dia baca tentang macam mana sayangnya dia kepada keluarga Nabi ni, nak belanya mak ayah Nabi ni, sampai dia kata Nabi pernah datang ke kubur mak dia ni dan jumpa mak dia ajarkan syahadah di alam barzakh ke macam mana ke. Ini semua pendusta dalam agama yang mana bertentangan dengan apa yang ada dalam Quran, bertentangan dengan apa yang ada dalam hadis.
Abu Talib yang Nabi sayang, pak saudara Nabi nak istighfarkan untuk dia pun tak boleh. Apatah lagi nak ajarkan dia syahadah setelah daripada dia wafat atau dia mati. Jadi begitulah kita dalam agama ni, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, biar kita jaga diri kita daripada kesesatan. Walaupun mungkin kita tahu tak banyak, tapi yang sedikit itu biar bermanfaat. Biar jauh daripada kebohongan dan dusta dalam agama ni. Mudah-mudahan Allah jagalah kita semua. Baik, menyambung kitab kita pada pagi ni, apa yang kita nak baca ni sebenarnya ataupun cabang iman yang ke-36. Cabang iman yang ke-36 itulah di bawah tajuk mengharamkan pembunuhan jiwa dan jenayah ke atasnya. Islam ni antara cabang iman ialah dia menjaga nyawa. Maksud antara maslahat dalam agama, kita ada 5 maslahat agama. Pertama, menjaga agama. Menjaga agama. Yang kedua, menjaga nyawa. Jaga nyawa. Nyawa kita ni Islam jaga. Maslahat dalam agama ni, mana Islam dalam apa juga bentuk syariat, tujuan dia menjaga 5 kepentingan ini. Maslahat ni kita bagi kepentingan lah. Maka dalam Islam nombor 1 kita jaga kepentingan agama kita. Apa jua perkara dalam hidup ataupun ni kena ada maslahat nombor 1 menjaga agama. Maslahat nombor 2 menjaga nyawa. Menjaga nyawa. Nombor 3 menjaga akal. Menjaga akal. Islam bukan sekadar jaga nyawa, Islam juga menjaga akal. Apa lagi Islam jaga? Menjaga harta. Islam jaga juga harta kita. Jadi Islam mengharamkan judi, riba, merompak, mencuri, kerana nak jaga harta. Dan yang kelima, menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan atau menjaga keturunan. Islam juga menjaga perkara tersebut. Islam mengharamkan zina, menjaga keturunan manusia agar dia terjaga daripada perkara-perkara yang buruk. Maksud Islam mengharamkan kita ni berzina dan menggalakkan kita berkahwin. Okey, menggalakkan kita berkahwin. Baik. Jadi menjaga jiwa termasuk dalam maslahat dan kepentingan agama. Malah jiwa yang paling utama. Semua jiwa dalam agama iktiraf. Tak ada agama dalam dunia ni yang menjaga nyawa seperti mana Islam jaga. Sehingga Islam kata siapa yang bunuh satu nyawa, seakan-akan dia telah membunuh semua nyawa. Min ajli dhalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'an. Siapa yang bunuh satu nyawa tanpa sebab. Tanpa sebab. Sebab apa? Sebab dia bunuh satu lagi nyawa. Hukum bunuh tu lain. Ni bunuh nyawa tanpa sebab, tanpa tujuan yang dibenarkan oleh syarak, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Jadi Islam menjaga semua nyawa, termasuk nyawa orang kafir. Tidak boleh dibunuh secara sia-sia, melainkan kita dalam perang jaga keselamatan atau dalam urusan melindungi diri dan keluarga, itu cerita lain. Atau dalam urusan menyebarkan dakwah Islam, tiba-tiba dihalang oleh orang non-Muslim dengan keras sehingga berlakunya peperangan, akhir tersebut maka dibenarkan uzina lilladzina yuqatiluna fi Allah mengizinkan orang mukmin untuk berperang kerana mereka dizalimi. Jadi semua itu pembunuhan ataupun Islam menjaga nyawa. Tambah lagi tu teristimewa nyawa orang mukmin. Pagi tadi pun kita sebut isu yang sama, itulah menjaga nyawa orang mukmin.
lebih utama daripada menjaga nyawa orang kafir. Dan semua nyawa adalah dihargai dalam Islam. Okey. Nyawa mukmin lagi bernilai. Satu nyawa mukmin lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada seluruh dunia dan seisinya. Seorang mukmin, nyawa dia di sisi Allah lebih bernilai daripada dunia dan seisinya. Walaupun pada orang kafir mungkin pada dia nyawa orang Islam tak ada nilai. Orang kafir dia tengok nyawa orang Islam macam orang Israel buat ke Palestin lah. Pada dia nyawa orang Islam ni murah. Biarlah berpuluh orang, beratus, beribu orang mati, dia relax saja. Orang Iraq beratusan ribu mati terbunuh, jutaan kalau kita tak salah. Orang Islam di seluruh dunia mati dibunuh oleh orang kafir. Dia orang relax je. Mati seorang Yahudi, gegak gempita seluruh dunia. Nilai di sisi mereka. Ukraine ditawan, habis semua boikot Rusia. Padahal apa Rusia buat di Ukraine tu, Israel dah buat kat Palestin berpuluh tahun dahulu. Sebab apa tu? Sebab mereka melihat nyawa orang Islam ni murah. Nyawa Yahudi tu mahal. Di sisi siapa ni? Di sisi mereka. Tapi di sisi Allah macam mana? Di sisi Allah, nilai seorang mukmin sangat bernilai. Sehingga Allah memberi ancaman, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti orang mukmin, lelaki dan wanita, kemudian mereka tidak bertaubat daripada perbuatan tersebut, maka bagi mereka azab neraka jahannam dan bagi mereka azab yang membakar. Allah bagi ancaman pasal kepada orang yang menyakiti orang mukmin yang lain. Jadi nyawa ni sangat bernilai tuan-tuan. Nyawa ni bernilai di sisi Allah. Walaupun manusia tak memberikan nilai. Seorang tukang sapu yang mukmin, beriman kepada Allah, sangat tinggi nilai dia di sisi Allah berbanding dari bilioner, seorang bilioner yang kafir. Bilioner yang kafir tidak ada nilai di sisi Allah. Orang mukmin yang beriman, walaupun tukang sapu, kutip sampah, pengemis di jalanan, walaupun orang yang mungkin sangat dhaif pada kehidupan dia, tapi di sisi Allah bernilai. Maka di atas sebab nilai inilah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pembunuhan jiwa dan mengharamkan jenayah ke atasnya. Mari kita tengok apa lagi kata Al-Quran dalam buku kita ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya. Tak habis lagi ayat tu. Setelah murka apa? Dan Allah melaknatnya dan Allah menyediakan baginya azab yang sebesar-besarnya. Dahsyat. Allah memberi ancaman keras. Jadi kalau ancaman tu jangan buat jenayah ke atas orang mukmin, jangan buat membunuh orang mukmin. Dalam masa yang sama kita tahu cabang iman ialah menahan diri kita dari menyakiti orang mukmin yang boleh menyebabkan nyawanya terbunuh. Itu ni cabang iman kita. Sebab tu Islam menggalakkan kita buat baik kepada orang mukmin ni, jangan dia buat jahat. Walaupun orang mukmin tu mungkin ada kesalahan lah tuan-tuan, tapi nilai nyawa mukmin tu sangat bernilai. Orang baik setara mana kalau kafir di sisi Allah tidak lebih baik dia daripada orang mukmin yang jahat. Kerana dia jahat dengan manusia, tapi dalam hatinya ada iman. Dalam hatinya ada iman. Iman tu valid walaupun dia jahat. Berbanding orang kafir tu baik dia tak valid kerana imannya tak ada.
Ada orang kata tak acil lah, tak adil lah lagu tu. Tak adil kerana kita ikut neraca kita. Tapi di sisi Allah, Allah tidak menzalimi seseorang pun. Okey, jadi Allah balas kebaikan orang kafir itu di dunia lagi. Di akhirat nanti tidak ada tempat lah untuk mereka. Baik, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala lagi dalam urusan ini, dalam perkara ini? وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Terjemahan dia, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta-harta sesama kamu dengan jalan salah, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah senantiasa mengasihi kamu. Jadi dalam ayat ni Allah kata jangan kamu bunuh sesama kamu. Orang mukmin kena jaga dalam bab ni. Okey. Sesiapa yang membuat demikian dengan ceroboh dan aniaya, maka kami akan masukkan dia ke dalam neraka. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Allah kata, kalau kamu buat naya kepada orang mukmin, bunuh dia secara sengaja suka-suka, maka bunuh dia tanpa sebab, maka Allah masukkan, bunuh dia secara ceroboh dan aniaya di sini disebut. Maka Allah masukkan dia ke dalam api neraka, dan yang demikian mudah bagi Allah. Sebaliknya kalau kita jauhi apa? Jauhi jenayah terhadap orang mukmin ni. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang kamu dilarang melakukannya, kami akan ampunkan kesalahan-kesalahan, yakni dosa kecil kamu. Siapa yang menjaga diri dari melakukan dosa besar, maka Allah ampunkan dosa kecil. Tengok, kita kata biasa kita taubat ataupun kita buat amal soleh kita buat amal soleh, Allah ampunkan dosa kita. Tu ganjaran betul lah. Buat amal diampunkan dosa. Rupa-rupanya meninggalkan yang haram juga diampunkan dosa. Hari ni ada bunuh orang tak? Tak ada bunuh orang hari ni. Ada berzina tak? Tak ada berzina hari ni. Ada apa tu, dosa harta, makan harta riba tak? Tak ada harta riba hari ni. Kalau tak ada buat benda-benda haram, dosa besar tu, insya-Allah Allah hapuskan dengannya dosa-dosa kecil. Ya salam. Semoga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada dosa riba lah. Sekarang ni banyak isu duk timbul pasal isu pembiayaan Islam, Islamic loan dia panggil. Tak ada sebenarnya istilah Islamic loan ni. Kena tukar. Hari tu pun Dr. Basit dah sebut, tak ada istilah Islamic loan. Kita tak buat Islamic loan. Kena ingat molek, kita buat Islamic financing. Apa beza pula ustaz? Tukar-tukar lagu tu setakat tukar nama. Jangan. Nama itulah yang termaktub dalam akad. Kita sedekah dengan kita bagi pinjam. Nama tu yang membezakan sedekah dengan zakat. Benda sama keluar je. Satu bila sedekah,
bukan benda yang wajib. Kalau zakat benda wajib, nama berbeza, memberikan natijah yang berbeza. Jadi Islamic loan ni tak ada, sebab Islamic loan dalam istilah bank lah. Dalam istilah bank kat kita ni tak buat Islamic loan, dia buat Islamic financing. Islamic loan boleh nak bagi pinjam, bayar seperti mana, sebanyak mana yang dia bayar, dia pinjam. Dia panggil Al-Qardul Hasan. Okey, bagi betul pinjam. Kalau Islamic hak berlaku sekarang ni, kalau ada keuntungan tu nama dia Islamic financing. Dia ambil keuntungan daripada apa yang dia bagi kat kita kerana dia membiayai. Apa maksud membiayai? Mana dia berlaku transaksi jual beli antara kita dengan dia, bukan sekadar pinjam. Berlaku transaksi jual beli, mana dia nak beli, kita nak beli satu barang, bank bayar untuk bank bayar untuk dia ambil hak milik barang tersebut, kemudian dia jual balik kat kita. Dia bagi cash, dia pun jual kat kita, kita bayar ke bank dengan harga, contohnya dia akad, dia beli kereta harganya 70,000, maka setelah dia bagi ke bank beli dengan harga 70,000, maka bank pun jual kat kita dengan harga 85,000 contohnya. Maka kita pun bayarlah bulan-bulan nak cukup 85,000. Kita tak banyak panggil pinjam, kita panggil pembiayaan. Mudah-mudahanlah apa yang ahli ekonomi Islam kita yang cuba nak buat ni, mudah-mudahan menepati maksud dalam syariat kita lah. Dan kita kena elakkan diri daripada melakukan dosa-dosa besar. Bagi yang mampu elaklah seelak-elaknya. Kerana apa? Kerana kita nak elak daripada dosa besar. Elakkan riba lah, kita sebutkan tadi, judi dan sebagainya. Dalam bab ni maksudnya elakkan terlibat daripada dosa-dosa besar. Siapa yang boleh elak tu, sama nilai dia dengan dia buat amal soleh. Meninggalkan larangan Allah sama nilainya dengan melakukan perintah Allah. Okey, kedua-duanya mendatangkan pahala dan kedua-duanya menghapuskan dosa. Bukti dia ayat kita ni, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an. Kalau kamu jauhi dosa-dosa besar yang kamu dilarang daripadanya, nukaffir ankum sayyiatikum, kami akan menghapuskan dosa-dosa kecil kamu. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami masukkan kamu ke dalam tempat yang mulia, iaitulah syurga. Ujung hadis ayat tu masih lagi berakhir, tapi fokus kita pada bab jangan bunuh sesuatu jiwa secara zalim dan secara aniaya, kerana hukumnya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, kena ingat, tuan-tuan kena ingat kalau ada orang terlibat dengan dosa, pernah bunuh orang, mungkin dia bukan bunuh secara tangan dia membunuh, tapi arahan dia suruh orang bunuh seseorang, berat sungguh tuan-tuan. Arahan dia supaya bunuh seseorang, itu pun dikira pembunuh juga, sebab dia yang mengarahkan. Ini kena hati-hati. Jangan terlibat dengan dosa walaupun sekadar kita ni terlibat secara subhat. Kalau bunuh secara langsung tu memang sangat berat, ataupun dia yang mengarahkan tu juga berat. Okey, jagalah. Apapun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengikut riwayat Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, qitalul muslimi kufrun wa sibabuhu fusuq. Membunuh orang muslim adalah kufur dan mengejinya adalah perbuatan fasik. Kena jaga ni, kena betul faham hadis ni. Jangan dok pergi bunuh orang muslim. Ni kadang-kadang ada terlibat dengan Daesh, ISIS dan sebagainya. Dia bunuh orang-orang yang muslim tanpa hak ni. Bahaya. Jangan. Okey.
Begitu juga jangan terlibat dengan perbuatan mengeji orang mukmin. Kerana mengeji orang mukmin itu termasuk daripada kefasikan. Macam saya sebut pagi tadi lah, pagi tadi. Kita ni kadang-kadang Allah uji orang mukmin, bukan orang kafir yang uji mukmin, orang mukmin sendiri. Orang mukmin sendiri yang caci orang mukmin yang lain. Yang ni. Sebaliknya kita kena tengok level orang mukmin ni makin tinggi level dia, makin kita respect dan makin kita hormat, makin kita jaga dia, kerana Allah memerintahkan kita menjaga orang mukmin ni. Nak cela mukmin pun tak boleh, sama-sama mukmin nak cela. Cela ke apa? Oh, dia ni gila lah, bengong lah, bangang, macam-macam dia keluar pernyataan yang tak elok di mulut dia. Padahal yang mungkin orang yang dia caci tu orang hafal Quran, orang hafal hadis, orang yang pandai bahasa Arab, boleh baca kitab. Terutamanya kita tengok kadang-kadang orang yang memang dia pensyarah universiti dia. Tarah mufti pun ada orang maki lagi. Tarah mufti pun ada orang maki. Tengok makian dia tu bentuk apa. Kalau dia memberi nasihat bahawa ni bertentangan dengan Quran, Quran kata macam ni, macam ni, macam ni, hadis kata macam ni, macam ni, macam ni, mana dia sedang mempertahankan agamanya. Tapi kalau dia maki orang, kerana orang yang dia maki itu membawa Quran dengan sunnah, maka kena hati-hati. Sebab dibimbangi masa tu dia bukan mempertahankan agama, sebaliknya mempertahankan hawa nafsu. Mempertahankan hawa nafsu ni beratlah. Jadi sebab tu kita kata kena hati-hati dengan nyawa dan juga maruah seorang mukmin. Dalam hadis ni terlindung dua perkara. Pertama, nyawa. Jadi Nabi SAW kata nyawa orang mukmin ni, siapa yang bunuh orang mukmin dia kira kufur. Kemudian Nabi juga melindungi maruah. Maruah ni dengan apa dia tercela? Dengan perbuatan atau dengan kejian dan celaan. Jadi nak bunuh kufur, nak cela fasik. Tu nilai orang mukmin. Dan beratnya bab ni hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamah fid dima." Perkara pertama yang Allah Taala adili atau hakimi manusia pada hari kiamat nanti adalah yang berkaitan dengan darah. Darah ni maknanya nyawa lah. Siapa yang bunuh orang mukmin, hak ni adalah yang akan mula-mula dihitung pada hari akhirat. Berat dia ni. Dan yang seterusnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam sahihain, la yazalul muslimu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Terjemahannya, seorang mukmin masih berada dalam agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Makna berat juga tu. Seperti orang kafir jugalah. Cuma kafir di sini maksud apa? Kafir di sini maksud apa? Kufur di sini bermaksud kufur nikmat, bukannya kufur yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Ini kerana Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat bahawa seorang mukmin tidak menjadi kafir kerana dosa membunuh, dosa maksiat yang lain, melainkan syirik, menghalalkan yang haram, yang jelas dan sebagainya. Jadi ada beza antara kufur nikmat dengan kufur keluar daripada Islam. Jadi keluar daripada Islam ni, kalau dia buat dosa besar saja, dosa besar, orang mukmin ahli sunnah wal jamaah kata dosa besar yang tidak melibatkan akidah, tidak melibatkan halal dan mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, maka dia tak termasuk dosa kufur dalam agama. Cuma dia panggil kufur nikmat. Kufur yang terkeluar daripada agama ni bila dia buat benda syirik, dia semua Tuhan selain Allah, yang ni memang terkeluar daripada agama, kufur teruslah. Ataupun dia menghalalkan yang Allah Ta'ala kata haram, dia pergi kata halal. Yang Allah Ta'ala kata halal, dia pergi kata haram. Dan dia bersungguh dalam bab tu. Walaupun dia tahu Allah kata lagi ni, dia pun kata sebaliknya. Boleh.
Allah Ta'ala kata tak boleh, dia kata boleh, maka dia telah kufur yang keluar daripada agama. Adapun kufur nikmat ni dia dijadikan seperti ancaman yang keras supaya orang mukmin ni takut kepadanya. Maksud perbuatan fasik ni pula adalah keluar dari kebenaran dan meninggalkan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pakatlah jaga jangan terlibat dengan nyawa. Bunuh-bunuhnya jangan. Apa ya, kalau orang tu terlibat, dia taubatlah kepada Allah. Selama dia masih boleh taubat. Taubat. Kalau bunuh 100 orang pun boleh taubat lagi. Taubat ni boleh menghapuskan dosa selepasnya. Lepas tu apa jadi nanti sampai hari akhirat, kalau dia bangkit, orang tu kata, ya Allah, dia ni bunuh aku. Maka kalau dia ada taubat, Allah ampunkan dosa-dosa dia. Taulah Allah Ta'ala ganti kebaikan kepada orang yang sudah dibunuh. Dari Nabi SAW pun pernah bukan kata lupa daripada ni. Maknanya orang yang membunuh dan yang terbunuh dua-dua dalam syurga. Dua-dua kalau dalam syurga. Bila mana? Bila orang yang kafir dia bunuh orang muslim, kemudian orang muslim tu mati syahid. Lepas pada tu dia pun, orang kafir tadi masuk Islam, dua-dua jumpa akhirat besok dalam syurga. Tapi kalau orang mukmin bunuh orang mukmin secara aniaya, perang sama-sama dia, al-qatil wal maqtul finnar. Orang bunuh dengan orang yang terbunuh dua-dua dalam neraka. Pasal apa? Sebab dua-dua tu pakat nak bunuh satu sama lain. Dua-dua tu dihumbankan ke dalam neraka. Tu kena hati-hati, jangan terlibat dengan sesuatu yang menyebabkan nyawa orang mukmin tu hilang. Jangan kalau secara nak bahaya. Kalau orang nak bunuh juga, kita kena jawab macam mana? Kita kena jawab seperti mana orang yang anak-anak dua orang anak Nabi Adam ni, dia kata apa? Dia kata, kalau mu nak bunuh aku, bunuh lah. Aku tak akan bunuh kamu sebab aku takut nanti Allah Ta'ala tanya aku. Bukan macam itulah. Kalau kita mempertahankan diri kita dengan niat tak bunuh dia, pertahankan diri kita. Tapi kalau sampai terpaksa, itu cerita bab lain lah. Semoga Allah tahu isi kandungan hati, sebab kita memang tak nak bunuh dia. Tapi terpaksa dah, itu lain cerita, sebab mempertahankan diri. Tapi kalau dua-dua orang ni memang pegang saja, aku nak bunuh dia, ni kata aku nak bunuh dia, bawa ni bawa parang, tu bawa parang juga, akhir sekali kongkang mati seorang. Dari sudut agama, dua-dua orang tu Allah Ta'ala humban dalam neraka. Pasal apa? Sebab dia pun ada niat nak bunuh kawan dia. Hak mati tu, belum dia mati, dia ada niat nak bunuh kawan dia. Beratnya dosa bunuh dia. Orang kita kadang-kadang ni, dia tak panggil, tak rasa berat. Dia sikit-sikit nak main bunuh, nak gapo. Allahu Akbar, Allahul Musta'an. Semoga Allah Ta'ala jagalah keselamatan kita semua. Baik, cabang iman yang ke-37 mengharamkan dosa kemaluan dan kewajipan memelihara maruah. Termasuk juga yang kita dah sebut tadi di awal, maslahat Islam ni menjaga kepentingan yang 5. Salah satunya ialah menjaga kehormatan atau menjaga keturunan, itulah dengan memelihara kemaluan daripada dosa. Apa dia dosa kemaluan? Zina. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa yahfazu furujahum, dan memelihara kehormatan mereka. Firman Allah Ta'ala, wa yahfazna furujahunna, dan memelihara kehormatan mereka. Yang pertama untuk lelaki, yang kedua untuk wanita. Sebab furujahum, wa yahfazu furujahum, yakni dhamir kata ganti nama hum untuk lelaki, kalau hunna untuk perempuan. Jadi wa yahfazu furujahum, Allah Ta'ala puji lelaki yang menjaga kemaluan mereka. Wa yahfazna furujahunna,
Dan Allah Ta'ala puji orang wanita yang menjaga kemaluan mereka. Jadi dua-dua kena jaga. Lelaki pun kena jaga, wanita pun kena jaga kemaluan dia. Maknanya kena elak zina belaka, sama ada lelaki ataupun wanita. Jangan kata dia ni, dia yang goda saya ni, apa dia nak? Awak pun sama lah. Kalau dia dah mari, awak larilah. Patutnya ni dok. Dia mari, awak kau dekat. Dia mari, awak kau dekat. Memang lama-lama jadilah. Patutnya kalau salah satu pihak dia panggil, kalau tepuk tangan bertepuk sebelah tangan tidak berbunyi, orang dia kata dulu. Kalau tepuk sebelah tangan dah tak berbunyi, dah tepuk dua-dua, dia pun tepuk mau bertepuk, dia molek jadilah. Gitu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala puji juga antara orang yang akan dijamin syurga, orang masuk syurga dan orang mewarisi syurga, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang menjaga kemaluan mereka. Furuj ni kemaluan, cuma bahasa kita sopan sikit, menjaga kehormatan. Maknanya maruah diri dengan menjaga dia tidak berzina. Dan Allah Ta'ala kata dalam bab ni, wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, kerana zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang jahat. Ramai pok kita ni orang anggap zina tu macam biasa. Mak pak pun sanggup anak tak kahwin ni, tak bagi anak kahwin. Anak nak kahwin dah, minta dengan mak pak tak bagi. Akhir sekali dia pergi berzina. Kahwin kita marah, zina pun kita marah juga, bukan tak marah. Tapi kita tak anggap bahawa bahaya zina tu sehingga menyebabkan kita tak terkam kepada jalan yang dia Islam bagi. Patutnya kalau anak dah minta dah nak kahwin, kahwinkanlah. Ada kes tu anak nak kahwin dah, bawa calon jumpa dengan keluarga. Keluarga tak bagi. Bila tak bagi, akhir sekali dia dah kawan lama. Jadi berlakulah zina dia tu. Allahu Akbar. Kita pun macam manalah masyarakat lah ni. Permudahkanlah kahwin, elakkanlah zina. Kalau dia berkahwin dengan sebab nak elak zina, pahala, insya-Allah dapat pahala. Dan memang Allah Ta'ala ni suruh kita ni kahwin, tujuan dia salah satunya nak elak daripada perkara-perkara macam ni lah. Sebab tu orang yang menjaga kemaluan ni dia mendapat kejayaan dunia akhirat. Ayat walladzina hum li furujihim hafizun ni duduk dalam surah Mukminun. Qad aflahal mu'minun, telah berjayalah orang mukmin. Siapa dia mereka ni? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang salat dia khusyuk. Kemudian disebut antara mereka ialah walladzina hum li furujihim hafizun, mereka jaga kemaluan dia. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali orang yang mendatangi isteri-isteri mereka atau mendatangi hamba-hamba mereka, maka orang ni tidak dicela. Jadi Islam letak, dia jaga kemaluan, jaga kehormatan, dalam masa yang sama dia bagi channel nafsu ni pergi kepada kahwin, permudahkanlah. Akhir zaman ni pelik-pelik kami di sekolah ni, darjah budak sekolah rendah pun dah cakap benda-benda tak patut dia cakap dah. Zaman kita lah ni. Buka dalam YouTube, anak nak tengok kartun pun keluar benda macam-macam. Kartun pun dah ada LGBT dah sekarang. Kartun LGBT kartun. Musibah. Jadi sebab tu kena pandanglah jaga anak-anak kita. Orang kecil-kecil tu kita jaga dia. Bagi tahu pada dia benda-benda ni tak boleh, haram dan sebagainya. Kayak zaman dulu kan kadang-kadang bila tu awal, tutup mata, ayah kita kata tutup mata. Sebenarnya dia mengajar kita jangan tengok benda begini. Walaupun kita tahu nak elok tu, tahu payah, tapi bila kita ajar dia macam tu, dia faham bahawa dalam diri dia kena ada sesuatu yang menjaga pandangan dia.
Bila dia pakai pakaian yang seksi, budak-budak ke, kita kata tak aurat dek, tutup aurat tu jangan itu sangat tu, jaga kehormatan, nanti orang tengok nanti macam mana. Budak-budak seawal usia dia balik kita dah cakap macam tu. Sebab kita nak jaga kehormatan, kemaluan. Jangan terlibatlah dengan zina ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jagalah keturunan kita. Kahwinlah, Allah Ta'ala bagikan banyak boleh kahwin. Kahwin 2, 3, 4, kahwinlah, tak ada masalah. Tak, zaman lah ni kesian. Tak nak terlibat dengan zina. Ni, tak nak terlibat dengan zina. Orang kita bila cakap macam tu dia kata ustaz tu nak suruh kahwin ramai lah tu. Bukan masalah nak suruh kahwin ramai, nak suruh elok zina. Ni. Pagi tadi saya baca satu post. Saya baca satu post pagi tadi. Post dekat Facebook. Tadi pun saya share. Saya share dekat Facebook saya lah. Tentang macam mana galakkan sampai kepada para wanita ni mencari orang soleh dan menawarkan dirinya. Ni kena cari sampai pekat. Kalau dia nak kahwin tak jumpa orang yang masuk meminang dia, duk tunggu sampai satu tahap dia rasa dia ni aku ni bahaya ni, tak kahwin ni. Tak kahwin, muka dia pun ada keinginan juga. Maka datangi orang-orang soleh lah. Orang-orang baik, jangan pergi cari mak rempit apa, tak payahlah. Nah, maknanya cari datangi orang-orang yang dia rasa boleh jaga dia, boleh bertanggungjawab, boleh gapo gitu gini dan sebagainya. Nah, dia kata boleh tak saya nak kahwin. Nah, bagi tahu pasal tapi dengan cara yang baiklah, bukan cara yang cara dengan terhormat cara. Dan kena cari orang lelaki yang soleh yang mana dia imma wa imma. Dua. Dia sebut tadi. Pertama, dalil dalam bab ni kerana ada wanita yang solehah pergi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari meletakkan satu bab, babun ardul mar'ati nafsaha 'ala ar-rajulis salih. Bab seorang wanita menawarkan dirinya kepada lelaki-lelaki yang soleh. Ni lelaki-lelaki soleh. Jangan tengok ustaz ni, tengok orang lain pun tak apa. Maknanya lelaki tu selama dia soleh layak. Ni tak semestinya dia ustaz. Tak, jangan kata ustaz. Ustaz pun ada juga orang tidak soleh. Bukan kerana title, tapi watak lelaki yang soleh tu. Boleh jadi dia adalah orang yang bekerja di pejabat, boleh jadi dia adalah orang yang mempunyai syarikat, businessman, boleh jadi dia orang yang bekerja kerajaan, boleh jadi dia orang yang kerja cameraman contohnya lah. Nah, tapi yang penting soleh, orang soleh. Imam Bukhari letak satu bab ni. Lalu dia bawa satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada seorang wanita, dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia menawarkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, adakah anda ingin menikahiku?" Dia kata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah Rasulullah ingin menikahiku?" Mendengar perkataan ini, anak kepada Anas bin Malik, dia dengar wanita ni offer diri dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ma aqalla haya'aha wa aswa wa sawatahu wa sawatah." Dia kata, alangkah dia ni tak tahu malu, dia kata gitu. Orang dulu dia panggil sebagai perigi mencari timba. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab balik. Rasulullah jawab balik kepada anak kepada Anas bin Malik tu. Dia kata apa? Hiya khairun minki. Dia yang offer tu lebih baik daripada kamu. Dia yang offer tu lebih baik daripada kamu. Dia kata, raghibat fin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'aradat alaihi nafsaha. Sebab dia mengasihi Nabi dan dia menawarkan dirinya kepada Nabi. Maknanya wanita tersebut menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Of course lah kita ni bukan Nabi, tapi Al-Imam Al-Bukhari bila terletak bab ni, dia meletakkan tajuk bab bolehnya wanita untuk menawarkan dirinya kepada lelaki.
malah menjadi dalil bahawa membolehkan dengan syarat. Syaratnya lelaki soleh. Lelaki soleh ni dia ada dua. Pertama, bila ditawarkan diri kepadanya, dia terima. Maka orang ni dia akan terima tawaran tu, dia pergi kemudian hantar keluarga dia kepada keluarga si wanita dan menikahinya dengan cara yang benar. Dia bukan kata kalau pergi tawar diri kepada orang jahat, dia pakai tak nikah, dia pakai pergi, mari kita pergi lalu, dia akhirnya melibatkan. Orang lelaki yang benar, bila kata nak berkahwin, dia pergi, okey, tak apalah, nantilah kita uruslah. Akhirnya dia berkahwin dengan cara yang halal. Itu jawapan lelaki yang baik. Yang kedua, kalau pun dia menolak, tiba-tiba dia tak nak. Kalau pun dia tak nak, maka lelaki yang soleh ni akan merahsiakan, menjaga kehormatan wanita tersebut. Dia kata, saya minta maaf lah, saya sebenarnya dah berkahwin. Contohnya, saya dah ada isteri dah. Saya rasa pun saya tak mampulah kalau nak kahwin lagi, nak kahwin lagi. Ataupun lelaki yang bujang, dia kata, saya sebenarnya dah ada dah calon saya duk tunggu masa nak kahwin lagi gini. Mana lepas dia menolak pinangan tersebut, dia menutup cerita wanita. Tak ada pula lagi dicerita kepada orang lain. Mu tahu dah hari tu kau dia dia tawar dia kat aku nak kahwin. Tak. Dia lelaki yang soleh ni, bila dia diberikan tawaran tersebut, dia akan menutup rahsia wanita itu, andai dia tak suka pun. Dia kata, mungkin saya minta maaf lah, saya tak mampulah, dia kata contohnya. Tapi kes tu tutup situ, dia tak cerita pun ke orang lain untuk menjaga kehormatan wanita tersebut. Ini ciri orang yang boleh ditawarkan. Tapi kalau dia ni bila ditawarkan, dia terima sambut dengan cara tak baik, tak, orang ni bukan lelaki soleh. Ataupun bila dia menolak dengan jawapan yang tak elok, kemudian disebarkan kepada orang lain, ini bukan lelaki soleh. Jadi ini salah satu perkara yang itu. Yang kedua, mungkin ibu bapa sekalian, setelah ada anak yang ni, permudahkanlah urusan kahwin. Jangan jangan biarkan mereka dalam urusan zina. Ingat, dalam bab ni tawaran dia sangat besar. Bila Allah Ta'ala masukkan walladzina hum li furujihim hafizun, bawah tu Allah Ta'ala kata apa? Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Orang yang menjaga kemaluan ni duduk sama dengan kumpulan orang yang solat khusyuk. Dalam kumpulan yang sama, orang yang menjaga amanah. Dalam kumpulan yang sama, orang yang diwariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka syurga. Orang yang menepati janji, orang termasuk dari kalangan mereka ialah orang yang menjaga kemaluan. Mereka, Allah Ta'ala kata, ulaika humul warithun allazina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Jadi pakak-pakaklah jadi Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan ganjaran yang sangat besar untuk orang yang menjaga maruah dia. Ambillah contoh wanita yang menjaga maruah mereka, seperti Maryam yang duduk jaga diri dia sehingga tak bertemu dengan lelaki. Kita nak jaga maruah ni, jangan cerita jaga kemaluan terus, jaga semua pintu-pintu dia, bermula daripada pemakaian, bermula daripada tutur kata, bermula daripada pergaulan, semua benda kena jaga. Allah Ta'ala kata, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan hampiri zina. Jadi semua benda. Zaman dulu orang kata zaman ni sekolah agama dia memisahkan lelaki dan wanita. Jadi pejuang hak asasi wanita ni nak suruh sekolah sekali jangan ada diskriminasi. Ini bukan soal diskriminasi, ini soal bagaimana kita menjaga wanita. Bila jaga wanita, kita kena bezakan dia. Jangan duduk sekali dengan binatang buas ni. Kita nak jaga kambing,
Kita bela serigala satu kandang kau dengan kambing. Contohlah. Analogi. Tak boleh. Mungkin dalam sekolah tu adalah orang baik, tapi dalam masa yang sama mesti ada orang-orang jahat, suka ganggu dan sebagainya. Lalu Islam jaga supaya kita bezakan. Zaman dulu bukan sekolah agama je. Kita ada sekolah apa dia? MCKK, Malay College. Lelaki semua. Kita ada sekolah menengah konven. Kita ada sekolah menengah Seri Puteri. Dulu asing, lelaki, bukan agama ni, bukan sekolah agama. Sekolah aliran diasingkan antara lelaki dan wanita. Sebab apa? Itu fitrah manusia. Mari zaman lah ni orang anggap mengasingkan antara lelaki wanita ni jadi ekstrim. Kita pun sebenarnya ni bukan ekstrim, ia adalah bagaimana Islam menjaga wanita. Bila wanita terjaga, masyarakat akan aman. Bila masyarakat aman, lahirlah zuriat-zuriat yang baik yang boleh membina masyarakat. Kita nak komuniti yang begitu. Nak bina komuniti, nak bina generasi. Bermula daripada membina keluarga. Kita nak bina generasi, kena kembali kepada komuniti. Nak bina komuniti, kena kembali kepada keluarga. Bina keluarga yang baik, insya-Allah. Kumpulkan 10 keluarga, 20 keluarga. Bina satu komuniti yang baik. Akhirnya kalau semua orang pakat jaga, dia melahirkan generasi yang baik. Bermula daripada pemakaian, adab dan tutur kata. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min." Tidak berzina seorang yang berzina dalam keadaan dia beriman. "Wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min." Tidak mencuri seorang yang mencuri dalam keadaan dia mukmin. Dan tidak minum arak orang yang minum arak dalam keadaan dia minum arak. La yantahibu nuhbatan dhata syarafin yarfa'ul mu'minuna ilaihi fiha absaruhum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Dan tidak merampas sesuatu yang berharga yang membuat orang beriman melihat ke arahnya, tidak akan merampasnya sedang dia beriman. Jadi dalam ayat hadis ni menunjukkan bahawa ada hubungan yang kuat antara zina dan iman. Siapa yang berzina, iman tak akan duduk dengan dia. Siapa yang menjaga kehormatan dan kemaluan dia, insya-Allah dia adalah antara orang yang beriman. Antara kelebihan menjaga kemaluan adalah diampunkan dosa. Diampunkan dosa. Allah Taala kata wal hafizina furujahum wal hafizat wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Surah Al-Ahzab ayat 35. Allah sebut orang yang menjaga kemaluan dia diampunkan dosa. Kelebihan lagi menjaga kemaluan, mustajab doa. Mustajab doa kita tahu kisah 3 orang lelaki yang bertawassul dengan amal soleh yang terperangkap dalam gua. Seorang ibadat dia taat kepada kedua ibu bapa, seorang lagi ketaatan dia adalah menjaga amanah, menjaga harta, dan seorang lagi adalah menjaga kemaluan. Dia mengelakkan diri untuk berzina dengan sepupu dia, padahal dia dah bayar dah 100 dinar kepada sepupu dia untuk berzina. Sepupu dia pun sanggup kerana terdesak. Sampai waktu dia nak melakukan zina tersebut, maka sepupu dia kata ittaqillah wala taftahil khatima illa bihaqqih. Janganlah kamu buka pintu penutup ini melainkan dengan haknya, iaitu kahwin. Lalu lelaki ni tadi meninggalkan zina tersebut. Lalu akhirnya diterima doanya. Maknanya kelebihan orang yang menjaga kemaluan juga, dia adalah diterima mustajabnya doa. Termasuk dari kelebihan orang yang menjaga kemaluan ialah dia berada di bawah naungan arasy Allah di hari akhirat. Hari tak ada orang yang tu, ada 7 golongan tu yang bawah naungan hari akhirat tu. Termasuklah salah seorangnya ialah orang yang menjaga kemaluan dia daripada zina. Diajak wanita yang kaya, cantik untuk berzina, lalu dia kata aku takut kepada Allah. Maka
besar kelebihan menjaga kemaluan ni. Sebab tu saya galakkan sungguh-sungguh para pemuda kahwin. Jaga kehormatan, jaga kemaluan kita. Ni kahwinlah. Pasal dia antara perkara yang besar fadilat dia. Termasuk sama level dengan apa? Sama level dengan pemimpin yang adil. Sama level dengan orang lelaki duduk-duduk jadi masjid. Sama level dengan orang yang infak harta dia sehingga tak tahu tangan kiri dia apa yang sedekah tangan kanan dia. Sama level dengan orang yang ingat kepada Allah di waktu malam, menangis dia kerana takut kepada Allah. Siapa dia ni? Orang yang menjaga wanita yang cantik, kaya, ajak dia berzina, dia kata aku takut kepada Allah. Ni ibadat yang besar. Ni ibadat yang besar. Saya kita jaga masyarakat. Bermula dengan keluarga. Baik. Jadi untuk jaga tu, tutuplah pandangan, jaga pemakaian, jangan buka aurat, jangan pakai ketat-ketat, jangan bermusafir tanpa mahram, jangan bersendirian antara lelaki dan wanita, jangan pergi menziarahi rumah dia, tahu rumah dia tak ada orang, jangan pergi rumah dia. Okey, hatta sama-sama sepupu, ipar duai. Ni Nabi kata alhamu maut. Ipar ni maut, mati. Dia maknanya boleh jadi ipar, sama-sama ipar bersendirian, akhirnya berlaku zina dan sebagainya. Fitnah yang sangat besar. So kita doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah jaga kita Allah jaga kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, cabang iman yang ke-38 kita sambung nantilah insya-Allah. Okey. Cuma minggu depan saya maklum awal-awal lah. Minggu depan kebetulan saya di sekolah ni ada program hari Isnin dan juga Selasa, 2 hari berturut-turut. Kita akan ada satu rehlah berkemah yang kena pergi bawa budak-budak pelajar masuk hutan berkemah. Jadi minggu depan saya tak ada. Kemudian minggu sekali lagi kita ada cuti sekolah. Mungkinan saya pun akan berada di kampung ataupun bawa anak-anak lah. Kalau mai KL pun ada urusan keluarga juga. Jadi insya-Allah kita akan bercuti lah untuk minggu depan dan minggu sekali lagi. 2 minggu. Insya-Allah. Kameraman pun boleh cuti jugalah insya-Allah. Itulah dia, wallahu taala alam. Semoga Allah menjaga kita semua, menjaga keturunan kita, menjaga masyarakat kita. Mudah-mudahan Allah taala kumpulkan kita semua bersama dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.